Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pembintangan kumpulan 8 dalam menceritakan bahan bantu mengajar menggunakan elektronik. Saya sebagai editor dan juga akan mengacarakan video ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita ke perkara seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syawki Naim bin Fashi'i akan membentangkan bentuk-bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan yang kami akan buat yang pertama adalah soalan objektif. Soalan objektif ni kami akan berikan 4 pilihan jawapan kepada murid-murid. Seterusnya murid-murid tersebut akan menjawab soalan objektif tersebut. Seterusnya untuk soalan subjektif, kami akan menanyakan soalan seperti tuliskan 5 rukun Islam mengikut susunan, ataupun apakah maksud rukun Islam tu sendiri. Sebab kami rasa murid-murid tahun 4 ini dia mampu untuk menjawab soalan subjektif dan yang lari sikit daripada rukun Islam tu sendiri. Seperti contoh, apakah maksud rukun Islam tu sendiri, bagaimana, apakah kepentingan rukun Islam tu. Okay. Seterusnya untuk yang lukisan, maksudnya murid-murid tersebut dia akan melukiskan 5 rukun Islam tu dalam bentuk lukisan. Nanti budak-budak tu dia nanti nampaklah kreativiti budak tu, murid-murid tersebut. Okay, yang terakhir adalah daripada segi video. Okay, untuk yang video ni menerusi murid-murid tersebut, dia akan rakam video. Diorang akan menyebut 5 rukun Islam tu dekat ahli keluarga ataupun kawan-kawan mereka. Okay. Jadi rujukannya kami ambil daripada buku teks pendidikan Islam tahun 1. Okay, jadi itu saja. Seterusnya saya akan diteruskan oleh Zaid dan juga Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan bentangkan berkenaan dengan cara-cara dan langkah-langkah kami menyediakan bahan bantuan mengajar, iaitu dengan menggunakan Google Form. Jadi kami telah memilih untuk menggunakan Google Form kerana Google Form mudah, ringkas dan menarik. Untuk langkah pertama, kami telah berbincang dengan ahli kumpulan untuk membuat soalan tentang rukun Islam, dan kami akan merujuk bab yang berkenaan dengan rukun Islam kami itu ke dalam kitab ataupun hadis Nabi. Okay, seterusnya kami akan selaraskan soalan kami itu dengan umur pelajar. Jadi kami mensasarkan latihan kami itu untuk pelajar yang berumur untuk pelajar yang berada pada darjah 4, 5 dan 6. Okey, jadi langkah pertama adalah search Google Form. Okey, seterusnya kita akan pilih template yang paling sesuai. Okey, jadi seterusnya kita akan pilih warna yang menarik. Okey, seterusnya kita kena tukar nama form ni. Okey, dengan tukar nama dekat atas sebelah kiri ni. Okey, jadi nama yang ditulis akan menentukan apakah nama form ni. Okey, seterusnya kita edit dia punya header lah kan. Kita panggil header lah dekat atas ni. Okey, jadi kita tukarkan nama dia soalan bantuan mengajar set 1. Okey, jangan lupa untuk tukar arahan soalan lah. Jadi dekat bawah header ada satu tulisan kecil, jadi dekat situ kita akan ubah lah. Okey, jadi saya dah tulis pilih jawapan yang betul. Okey, seterusnya kita akan pilih gambar untuk header. Jadi untuk header ini saya memutuskan untuk memilih gambar buku lah, sebab ia bersesuaian dengan pelajar. Okey, jadi kita tukar dulu. Okey, seterusnya
kita akan tukar arahan di bawah header. Jadi kita akan sediakan satu ruang untuk pelajar tulis nama mereka. Jadi pelajar yang nak jawab soalan ni, sebelum mereka jawab, mereka dikehendaki untuk tulis nama, supaya kita tahu siapa yang jawab soalan tu. Baik, sekarang adalah masa yang kita nanti-nantikan. Jadi sekarang kita akan mula buat soalan. Okey, jadi untuk soalan, kalau kita tengok dekat situ dia dah ada soalan, ada tulis shirt size. Tapi sebenarnya kalau kita tekan, kita boleh ubah tulisan di situ. Okey, jadi saya akan buat soalan. Okey, soalannya adalah mengucap 2 kalimah syahadah adalah rukun Islam yang ke... Okey, jadi itu adalah soalan dia. Okey, seterusnya di bawah soalan kita boleh sediakan jawapan yang kita nak. Jadi macam untuk soalan ini kita nak soalan pilihan jawapan. Jadi di jawapan-jawapan ini kita boleh tekan dan edit konten-konten di dalam jawapan itu. Okey, macam ni. Contohnya saya letak A. Okey, kita boleh edit B. Lepas tu C, kita boleh tulis kedua, ketiga, kelima. Jadi nanti pelajar kena klik pada jawapan yang betul lah. Okey, untuk yang di bawah ini kita boleh tengok, kalau kita tak perlukan apa-apa bahagian, kita boleh terus delete lah, sebab akan ada gambar tong sampah, dan kalau kita tekan dia akan auto delete. Okey, untuk soalan seterusnya, katakan kita nak buat soalan subjektif. Jadi kalau kita nak buat soalan subjektif, pertama sekali sama juga macam sebelum ni, kita cuma buat soalan, kita klik pada bahagian soalan dan kita ubah soalan. Okey, contohnya apakah rukun iman rukun Islam yang terakhir? Okey, jadi dekat bawah tu kita boleh terus edit. Untuk setting di tepi kita boleh pilih isi tempat kosong. Jadi bila kita tekan bahagian tu, secara automatik akan ada ruang kosong di bawah. Jadi soalan akan berada di atas dan student perlu isi jawapan yang betul dalam kawasan kosong itu. Okey, untuk para guru, untuk semak jawapan yang pelajar dah isi, kita boleh tekan dekat atas belah kanan. Dekat tengah-tengah tu dia ada dua pilihan, question and responses. Okey, jadi kita boleh klik responses, dan bila kita tekan responses akan keluar nama-nama student yang dah jawab berserta jawapan mereka. Okey, jadi daripada situ cikgu bolehlah menilai sama ada pelajar jawab betul atau salah. Baiklah, untuk soalan set terakhir ataupun soalan set ketiga, kami telah buat dua soalan. Untuk soalan pertama, pelajar perlu buat satu lukisan ataupun gambar rajah mengikut kreativiti masing-masing tentang rukun Islam. Dan yang kedua, pelajar perlu buat satu video pendek yang menyebutkan tentang rukun Islam. Durasi video mestilah tidak melebihi 3 minit. Jawapan perlulah dihantar kepada cikgu menggunakan medium WhatsApp ataupun Telegram. Okay, itu saja untuk soalan set yang ketiga. Baik, berikut adalah contoh-contoh bahan bantu mengajar, set bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan. Berikut ini adalah contoh untuk soalan-soalan objektif yang mana pelajar boleh memilih 4 pilihan jawapan. Telah disediakan sebanyak 10 soalan. Baik, berikut ni adalah untuk soalan subjektif yang mana memerlukan tiada pilihan jawapan diberikan kepada pelajar, dan pelajar perlu menjawab mengikut pengetahuan lah, mengikut apa yang telah dipelajari. 8 soalan semuanya. Baik.
Okey, seterusnya saya Muhammad Syazani bin Mustafa akan menceritakan faktor pemilihan bahan bantu mengajar kumpulan kami dan juga akan menyentuh justifikasi kenapa kami memilih atau menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut. Okey, jadi untuk faktor pemilihan BBM kami yang pertama adalah image ataupun animasi yang interaktif. Yang mana gambaran ataupun visual yang menarik akan dapat memberi rangsangan minat kepada pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran tersebut. Di mana kalau kita lihat sekarang kanak-kanak dalam umur ke 12 tahun macam tu, mereka lebih tertarik kepada perkara-perkara yang mereka dengar dan lihat berbanding yang mereka dengar saja tanpa ada lihat. Yang mana pelajar ini mereka akan lebih menjadi seronok apabila mereka belajar perkara yang mereka nampak, yang mereka boleh bayangkan dalam fikiran mereka. Okey, sebagai contoh, dalam rukun Islam ada ibadah haji, menunaikan haji kan. Jadi mereka ni kadang macam confuse, haji ni macam mana, kenapa hanya orang yang mampu saja boleh tunaikan, wajib tunaikan. Jadi kita letak unsur-unsur macam nak pergi sana, kita letak gambar kapal terbang ataupun kita letak sendiri grafik yang menggambarkan Kaabah tu macam mana, macam tu. Jadi mereka akan lebih tertarik. Jadi itulah atas sebab image yang menarik ni lah kami memilih bahan bantu mengajar ni. Okey, seterusnya faktor seterusnya adalah faktor kemajuan dan kemudahan ICT, iaitu kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang mana dengan adanya kemajuan ataupun kemudahan ICT ni, bukan sahaja guru mudah untuk menyediakan bahan, mudah untuk mendapatkan maklumat, tapi murid juga mereka mudah untuk mengakses pembelajaran tersebut di rumah. Pencarian dan penyediaan bahan BBM ini, guru mudah untuk dapatkan bahan-bahan untuk mereka mengajar melalui ICT, iaitu teknologi maklumat sekarang. Yang mana kita dapat lihat segala dalam bahan bantu mengajar ni, segala unsur dalam pencarian bahan, pembangunan idea, nak edit BBM tu, semuanya kita menggunakan kemajuan teknologi sendiri, kemudahan ICT itu sendiri. Jadi pelajar juga mudah untuk mengakses, di mana mereka boleh menjawab ataupun menjalankan tugas-tugasan ataupun melihat sendiri visual bahan bantu mengajar yang cikgu sediakan melalui telefon pintar mereka sendiri ataupun telefon pintar parents, ibu bapa mereka di rumah. Jadi inilah salah satu faktor, ini juga merupakan faktor kami memilih bahan bantu mengajar ini dalam kumpulan kami. Okey, yang ketiga, faktor penjimatan kos, masa dan tenaga. Di mana guru-guru dalam nak menyediakan BBM ni, mereka mudah. Para guru mudah untuk sediakan bahan BBM elektronik ni tanpa perlu pergi ke stationery untuk nak beli manila card sebagai contoh, kertas majung, marker pen, tanpa ada perlu keluarkan kos pun. Begitu juga kepada pelajar. Mereka tidak perlu keluarkan kos yang tinggi macam kad-kad tadi untuk menjalankan tugasan yang diberikan oleh cikgu lah. Okey, tidak perlu mengeluarkan kos untuk membeli bahan penyediaan BBM kerana semuanya menggunakan telefon pintar ataupun laptop saja. Okey, tidak perlu mengeluarkan masa yang banyak untuk menyediakan bahan kerana dalam penghasilan BBM elektronik ni, penghasilan dia pada bila-bila masa saja, masa yang fleksibel. Tenaga yang berlebihan dapat dipotong juga. Tidak perlukan tenaga yang berlebihan untuk angkat barang apa semua kan, kerana boleh disediakan hanya menggunakan laptop dan telefon pintar sahaja. Okey, seterusnya mari kita lihat justifikasi pemilihan BBM kumpulan kami ini. Kenapa kami memilih
model bahan bantu mengajar. First sekali, hujah kami milih bahan bantu mengajar elektronik yang merunsuhkan model kami ni adalah kerana visual ataupun imej-imej, grafik semua itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pelajar tu sendiri. Kerana kita lihat murid-murid sekolah rendah ni, mereka susah nak adapt apa yang mereka belajar kalau mereka tak dapat tangkap, mereka tak dapat tengok sendiri apa benda yang mereka belajarkan. Jadi dalam model kami ni, kami bawakan soalan-soalan yang mana merupakan aras soalan yang tidak terlalu tinggi. Maksudnya memang dalam aras keupayaan tahun 4, 5 ataupun 6 berserta animasi dan imej. Jadi mungkin kami akan selitkan beberapa gambar, contohnya solat, macam mana kita letak dekat situ gambar sejadah ataupun perbuatan solat. Jadi kita letak situ supaya mereka lebih nampak, lebih jelas apa yang mereka pelajari itu. Ini akan menarik minat pelajar untuk melakukan tugasan tersebut. Di mana kalau kita letak soalan macam biasa kita buat dekat kelas fizikal, kalau tanpa bahan bantu mengajar, contoh kita bagi soalan paper dekat student, dekat murid, mereka akan, kalau itu semata-mata kertas kosong, soalan kosong, mungkin akan segelintir pelajar akan kurang berminat untuk bersungguh-sungguh dalam jawab soalan tersebut. Tapi kalau kita letakkan animasi contoh ataupun visual image yang mana akan menarik minat mereka lebih mendalam untuk menjawab ataupun excited untuk jawab soalan tersebut. Ini secara tidak langsung akan memberi gambaran kepada pelajar tentang rukun-rukun Islam itu sendirilah, yang mana kita tengah bincangkan topik rukun Islam kan. Yang seterusnya, kenapa kami memilih model BBM kami ni adalah kerana model ini dapat memberi pengalaman kepada pelajar. Kenapa ini merupakan hujah kami? Sebab kalau seorang ataupun murid itu dapat rasa pengalaman baru yang mereka buat sendiri, ini akan meningkatkan keupayaan mereka dalam mengingati sesuatu perkara untuk jangka masa panjang. Yang mana kalau kita perasan, kalau sesuatu tu kalau kita buat dengan tangan kita sendiri, kita akan lebih appreciate benda tu. Sama juga dengan murid ni. Dengan melakukan tugasan tersebut, pelajar akan dapat menambah itu sebagai pengalaman baru bagi mereka. Dan dalam lingkungan umur pelajar tahun 4, 5, 6 ini, mereka cenderung untuk mengingati apa yang dilakukan hasil daripada titik peluh sendiri. Ini betul. Sedangkan yang dewasa ni pun ataupun remaja, kalau buat sesuatu yang mereka tidak pernah buat lagi sebelum ni, mereka akan teruja dan mereka akan ingat perkara itu untuk jangka masa yang panjang kan. Apatah lagi untuk kanak-kanak ataupun pelajar yang sekolah rendah dalam lingkungan darjah 4, 5, 6 ini, mereka akan lebih cenderung lah untuk ingat perkara tu lebih lama. Jadi contoh soalan yang kami buat ialah tugasan lukisan untuk rukun-rukun Islam tu dan hantar dalam WhatsApp ataupun Telegram kan. Ataupun kita bagi tugasan mereka untuk membuat satu rakaman video yang mana mereka cerita sendiri dekat kawan mereka ataupun kawan-kawan ataupun keluarga, saudara tentang rukun Islam itu. Dan yang terakhir sekali, kenapa kami memilih BBM bahan bantu mengajar kami yang menggunakan Google Form ataupun aplikasi melalui WhatsApp ataupun Telegram adalah kerana ia sesuai ataupun selari dengan peredaran zaman yang mana abad 21 ini kita dapat lihat pelajar-pelajar kebanyakannya mesra IT. Tidak kira pelajar itu sekolah rendah ataupun sekolah menengah, student universiti, malah masa kini pelajar ataupun murid tadika pun ada yang telah didedahkan dengan penggunaan BBM elektronik ini. Mereka lebih mudah faham jika menggunakan gadget sebagai bahan pembelajaran, kerana mereka telah pada abad 21 ini kanak-kanak telah terbiasa didedahkan dengan penggunaan gadget seperti telefon pintar ataupun iPad.
Okey, jadi apabila kita memberi tugasan yang menyentuh ataupun yang dah touch minat pelajar, seperti gadget kan, kita dapat lihat kebanyakan dalam umur belasan ataupun bawah 12 tahun ni mereka tengah fasa suka, minat sangat main gadget. Jadi kalau kita beri satu bahan pembelajaran menggunakan apa yang mereka minat ni, pelajar-pelajar ini akan lebih teruja. Dan apabila mereka lebih teruja, mereka akan lebih bersemangat apabila diberi tugasan, dan mereka akan bersemangat untuk menjawab sungguh-sungguh. Sebab gadget ni salah satu medium yang mereka sangat gemar main ataupun telah terbiasa dalam kehidupan seharian mereka. Sekian, itu saja daripada saya. Setelah kami rasai sendiri pengalaman membuat BBM, barulah kami tahu tugas guru itu tidaklah bermula apabila masuknya waktu pejabat dan tidak juga berakhir apabila bunyi loceng tamat sekolah. Tugas guru itu juga disambung lagi apabila setelah guru itu pulang ke rumah, memeriksa buku latihan murid-murid dan juga membuat persediaan untuk pembelajaran keesokan harinya. Kami dalam proses membuat BBM ni barulah kami tahu yang tugas guru itu tidak berakhir dengan semudah itu saja. Bilanya kami membuat BBM ni, sedangkan kami melakukannya dalam berkumpulan, kami juga mempunyai sedikit sebanyak permasalahan seperti untuk membuat bentuk yang macam mana, nak buat design yang macam mana nak bagi BBM tu lebih menarik. Dan kami juga, sedangkan kami membuat dalam berkumpulan dan berbincang, mengambil masa lebih daripada satu hari. Ini kan pula seorang guru untuk membuat persediaan untuk pembelajaran keesokan harinya. Justru itu, selain itu juga kami dapati guru ini juga perlu pakar dalam bidang IT. Seperti mana yang kami sendiri alami, kami juga ada kekurangan untuk mengedit video. Kemahiran dalam bidang psikologi juga bukanlah kepakaran kami, sudah pasti. Dan juga kami dapati kekurangan-kekurangan itu menjadi satu kepayahan. Dan kami dapat tahu yang seorang guru itu bukan hanya mahir dalam mengajar, mereka juga perlu mahir dalam IT, supaya guru itu bila membuat BBM, dia tahu apa yang pelajar mahukan, apa yang membuatkan pelajar itu tertarik untuk belajar topik tersebut, dan apa juga yang membuatkan topik tersebut menjadi mudah untuk belajar faham. Bagaimana teknik-tekniknya, macam mana nak apply teknik mengajar ke dalam IT, dan juga kreativiti seorang guru itu juga menjadi satu kemahiran yang menjadikan seorang guru itu bukannya mudah untuk melaksanakan kerjanya. Justru itu haruslah kita menghormati, mengingati, menyayangi guru kita. Sekian.